And as our previous session, we will have our tarbiyah, our founders tarbiyah in a question and answer form. And inshallah today, Associate Professor Dr. Muhammad Shukri Hanafi will convey his questions. So I will give the floor to you, Associate Professor Dr. Muhammad Shukri Hanafi. Saya persilakan Dr. Shukri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, dalam pertemuan kita dalam kelas pengajian Selasa pada petang ni, terutamanya dalam slot tarbiyah pengasas, insya-Allah saya akan kemukakan beberapa soalan utamalah untuk yang bahagia Prof, terutamanya berkaitan dengan yang berkaitan dengan trust ataupun perkara yang paling core sekali di ISDEF ini, di ISDEF yang menjadi trust pembangunan pembinaan ISDEF ini. Prof, pada dalam pengetahuan saya, ISDEF ini mempunyai, terutamanya ISDEF ini dia mempunyai 3 trust kekuatan yang Prof bina sejak daripada awal dulu. Yang saya faham, Prof bina berasaskan kepada 3 trust kekuatan ini. Maknanya ISDEF ada 3 trust kekuatan, iaitu iman, yang keduanya ukhuwah, yang ketiganya keselarasan, kefahaman, pemikiran dan tindakan. 3 perkara ini. Jadi untuk dalam pertemuan kita pada kali ini, pada petang ni, saya cuma daripada 3 trust ini, saya berhasrat ingin memfokuskan kepada satu trust dahulu. Satu trust dahulu yang paling utama sekali bagi saya, iaitu trust iman, membina ISDEF ini. Sehubungan dengan itu, Prof, saya dan seluruh warga ISDEF terutamanya, yang warga yang baru join ISDEF ataupun bagi yang dah lama bersama dengan ISDEF, mungkin ada yang terlupa, kita sama-samalah dapat refresh balik pemikiran Prof dalam pembinaan ISDEF ini. Bila kita duduk di ISDEF ni, kita kena fahamlah bagaimana ataupun atas trust apa ISDEF ini dibina. Jadi saya ingin mengetahui, nak minta jasa baik Prof, sebab kami nak mengetahui kenapa yang bahagia Prof memilih aspek iman itu sebagai trust kekuatan ISDEF. Itu soalan saya yang pertama, Prof. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Shukri Hanafi, dan saya kasih Profesor Madya Dr. Fazla Aziz Ahmad, Dr. Azrin Hamiza, dan pengarah ISDEF Profesor Madya Dr. Syahir Akram Hassan, Timbalan pengarah ISDEF Dr. Azrin Ibrahim, para pensyarah semua, anak-anak semua, para pelajar dan juga teman-teman ISDEF di mana juga berada. Alhamdulillah, Allah izinkan kita berjumpa sekali lagi. Dan soalan Dr. Shukri itu adalah merupakan soalan yang sangat asas yang memang kita terang-terangkan, jelaskan dari satu masa ke satu masa pada peringkat awal dahulu secara detail, dan kebelakangan ini kita andaikan bahawa kebanyakan kita tahu. Tapi alhamdulillah pada hari ini dapatlah kita bincang sekali lagi dengan cara yang agak lebih detail sedikit, walaupun tidaklah sedetail sangat, kerana saya merasakan bahawa persoalan iman ini boleh dihuraikan oleh para warga ISDEF yang dalam pengajian Islam. Tambah-tambah lagi ramai dalam kalangan warga ISDEF ini
merupakan ustaz-ustaz yang memang mengajar di mata-mata tempat, ya pasti sekalilah mereka boleh huraikan secara lebih detail lagi. Tetapi untuk pada hari ini, biarlah saya sebutkan secara ringkas-ringkas, tetapi agak bersesuaian dengan apa yang kita perlukan dalam kita menjadikan iman ini sebagai salah satu daripada asas kekuatan ISTAF, insyaAllah. Tadi ditanya kenapa kita tetapkan bahawa iman itu merupakan salah satu daripada 3 kekuatan asas bagi ISTAF. Saya ada sebenarnya 10 jawapan, 10 alasan. 5 daripada alasan tersebut adalah alasan yang boleh kita namakan alasan umum ataupun alasan yang berasaskan kepada falsafah lah kot, insyaAllah ya. Kemudian 5 lagi alasan ialah alasan yang berbentuk alasan operasional. Alasan operasional. Jadi mari kita tengok dulu yang alasan yang saya namakan alasan yang bersifat falsafah tadi ya. Yang pertamanya daripada pembacaan kita, daripada explanation, penjelasan berkenaan dengan iman ini, maka saya dapati bahawa iman ini adalah merupakan nikmat Allah yang paling mahal sekali. Yang paling mahal sekali. Dan dia lebih mahal daripada nikmat kesihatan, lebih mahal daripada nikmat kepandaian, lebih mahal daripada nikmat kecantikan, lebih mahal daripada nikmat kemasyhuran, nikmat harta benda, nikmat wang ringgit, nikmat pangkat derajat, anak pinak dan seumpamanya. Jadi kita di ISTAF ini, kita mahu menggunakan satu nikmat yang sangat mahal itu, yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi kalau dalam kita berjuang untuk menegakkan ISTAF, untuk mencapai apa yang yang cita-cita ISTAF, tapi kita menggunakan nikmat yang murah-murah, ya, nikmat yang tak ada nilainya, maka kita bimbang nanti takut cita-cita kita tidak tercapai. Jadi atas sebab iman itu adalah merupakan nikmat yang paling mahal, mengatasi segala nikmat yang lain, maka atas sebab itulah kita meletakkan iman itu sebagai salah satu asas 3 kekuatan asas, 3 asas kekuatan ISTAF ini, insyaAllah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, iman ni pula walaupun dia nikmat yang paling mahal, tetapi Allah tidak bagi kepada semua orang. Allah pilih-pilih. Allah pilih-pilih, Allah bagi, dan dalam Quran banyak disebutkan, Allah bagi kepada orang yang Allah nak bagi, yang Allah kehendaki. Dan Allah tidak bagi kepada orang yang Allah tidak kehendaki. Jadi Alhamdulillah dengan izin Allah, kita terpilih untuk mendapat iman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tak boleh sia-siakan perkara yang sedemikian rupa itu. Maka kita gunakan sungguh-sungguh pilihan Allah ini. Moga-moga dengan itu nanti insya-Allah apa yang kita lakukan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Kalau yang pertama tadi, nikmat yang paling mahal, kita nak guna nikmat yang paling mahal, pendek kata nak guna benda yang paling bagus lah. Dan yang kedua itu, kerana Allah tak bagi kepada semua orang, Allah bagi kepada orang yang Allah pilih saja. Dan Alhamdulillah kita di ISTAF ini Allah pilih untuk Allah kurniakan iman, maka tak boleh kita sia-siakan iman itu, letak ke tepi. Jadi kita nak gunakan itu sebagai asas kekuatan, kerana kita adalah merupakan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, iman itu juga adalah merupakan alat. Kalau kita faham betul-betul, iman itu adalah merupakan alat ataupun sumber kita untuk mencari keuntungan ataupun kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan iman itu nanti insya-Allah Allah janji kepada kita, Allah akan bagi keuntungan kepada kita. Dengan iman itu insya-Allah Allah janji kepada kita, Allah akan bagi kebahagiaan kepada kita. Jadi ISTAF, kita di ISTAF ini mahu menggunakan alat yang betul ini, ya, untuk mencari kebahagiaan, untuk mencari keuntungan. Keuntungan itu dalam bentuk kejayaan kita lah di ISTAF, kebahagiaan dalam bentuk kesejahteraan dalam bentuk segala benda yang menggembirakan kita. Dan dia bukan saja di ISTAF, bukan saja di dunia, tetapi juga di akhirat insya-Allah, tambah-tambah lagi
Itulah keuntungan dan kebahagiaan yang kita nak, kerana akhirat itu adalah kekal abadi. Jadi kita tak mau guna alat yang salah. Kita nak cari keuntungan, kita nak cari kebahagiaan, tapi alat kita, sumber kita itu bukan alat dan sumber yang Allah telah janjikan kepada kita. Jadi iman itu adalah alat dan sumber. Itu yang ketiga. Yang keempat, iman itu juga, ini paling penting. Iman itu menentukan tempat kita di akhirat. Kalau sekiranya kita ada iman dan patuh kepada iman itu, nanti insya-Allah Allah akan ganjarkan, Allah janji untuk bagikan syurga kepada kita. Ya, tetapi kalau sebaliknya, waliyazubillah, Allah akan ganjarkan kepada kita neraka. Jadi kalau kita ketepikan iman, bimbang takut-takut nanti di akhirat kita diletakkan di neraka, waliyazubillah. Ya, moga-moga Allah lindung daripada kita, insya-Allah. Dan kita mahu syurga. Jadi kerana kita mahu syurga, dan syurga itu boleh jadi syurga yang didahulukan di dunia ini, ataupun syurga yang kekal abadi di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi iman yang menentukan, dia menjadi determinant kepada tempat kita di dunia dan juga di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi kita di ISTEF mengambil iman sebagai salah satu daripada 3 kekuatan asas ISTEF, kerana mahu membawa semua keluarga ISTEF ini ke syurga. Kita mahu membawa semua keluarga ISTEF ini untuk selamatkan kita semua ini daripada api neraka. Sebab itu iman kita letakkan sebagai salah satu daripada 3 kekuatan asas. Malah dalam ketiga-tiga kekuatan asas, selain daripada ukhuwah dan juga kesefahaman dan keselarasan itu, iman adalah yang paling utama. Yang kelima, sebagai sebuah institusi akademik, itu tidak cukup kalau kita hanya memberi pengetahuan. Kita juga mahu membina pribadi seorang mukmin. Setiap kita warga ISTEF ini, kita mahu bina pribadi kita masing-masing mengikut apa yang dikehendakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang mencorakkan pribadi seorang mukmin itu ialah iman. Jadi kalau tak ada iman, maka kita tak boleh membina pribadi. Kalau terbina pribadi, maka pribadi itu adalah pribadi yang tidak selari dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlukan iman untuk membina pribadi yang yang selari dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. So lima alasan yang bersifat filosofikal. Maknanya bagaimana kedudukan iman itu, ya. Yang pertama, iman itu adalah nikmat Allah yang paling mahal, maka kita nak gunakan benda yang paling mahal. Seumpama kalau di rumah kita ada perabot yang banyak, kita kalau boleh nak gunakan perabot yang paling mahal, ya, untuk meningkatkan darjat kita, misalnya contoh, ya. Walaupun iman itu tidaklah boleh kita samakan dengan kebenaran, tetapi untuk meningkatkan darjat begitulah. Jadi kalau kita tidak gunakan iman, kita bimbang nanti kita gunakan perkara-perkara yang tidak mahal, yang kita pentingkan perkara misalnya benda-benda lain, maka itu tidak tercapai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, kita ni orang yang beriman ni dipilih oleh Allah. Jadi bukan semua orang beruntung. Jadi kita nak gunakan pilihan Allah itu supaya tidak sia-siakan. Yang ketiga, iman itu adalah alat dan sumber untuk kita mencari keuntungan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kerana yang keempat, iman itu menentukan di mana nanti kita, sama ada di syurga ataupun di neraka. Dan akhir sekali, kita nak gunakan iman itu untuk membina pribadi mukmin, insya-Allah. Jadi itu lima alasan yang bersifat falsafah lah, ya. Itu lima sebab yang bersifat falsafah lah, ya. Ada lagi 5 sebab yang saya anggap sebagai bersifat operasional. Operasional ni maknanya dengan iman tu kita boleh melaksanakan apa yang kita mahu di ISTEF kita ni, ya. Yang pertama yang gini lah, kita melihat iman itu sebagai segala-galanya. Segala-galanya itu adalah iman.
sama ada ketenangan ke, sama ada kekuatan ke, sama ada hiburan ke, sama ada kekayaan ke, sama ada kelapangan ke, dan sebagainya, itu ada dalam iman itu. Jadi malah boleh kita anggap bahwa oleh kerana iman itu meliputi segala-galanya yang kita perlukan dalam kehidupan kita itu, bolehlah kita katakan bahawa iman itu adalah kehidupan kita. Dan kita mahu jadikan iman itu sebagai kehidupan kita di ISDAF. Sama ada dalam kita belajar, sama ada dalam kita mengajar, sama ada dalam kita menulis, sama ada dalam kita menyelidik. Malah apa jua yang kita lakukan, kalaulah sekiranya kita mengambil iman itu sebagai asas kekuatannya itu, nanti insya-Allah kita akan mencapai kegemilangan dalam semua perkara, sama ada dalam ketenangan, kekuatan, hiburan, kekayaan dan sebagainya. Mungkin ada orang bertanya lah kot, mungkin ada orang warga ISTEF yang kata, saya warga ISTEF, saya pelajar ISTEF, saya pensyarah ISTEF, tapi saya cuba untuk menjadi orang beriman sebagaimana yang dikehendaki oleh ISTEF. Tapi saya tidak tenang pun, saya tidak kuat pun, saya tidak rasa terhibur pun berada di ISTEF. Saya tak rasa kaya pun, saya tak rasa kelapangan pun, malah selalu rasa sibuk saja. Jadi kalau ada perasaan-perasaan sedemikian rupa, maka ada kemungkinan ada problem dengan iman kita lah kot. Nanti kita lihat, kita cek masing-masing kita punya iman nanti insya-Allah kat mana tak kena iman kita itu, sehingga iman itu walaupun merupakan kehidupan kita, khususnya kehidupan kita di ISTEF, tapi kita tak dapat kehidupan yang tenang, kehidupan yang kuat, kehidupan yang terhibur, kehidupan yang kaya, kehidupan yang lapang dan sebagainya itu. Tapi yang pentingnya, kalau benar-benar kita beriman, insya-Allah kita yakin. Kita yakin sebab dalam ISTEF ini walaupun tidak semua orang yang mengalami perkara itu, ada kalangan dalam kawan-kawan kita yang merasa semua ketenangan, kekuatan, hiburan, kekayaan, kelapangan itu di ISTEF. Tak saya sebutlah nama ya, tapi tak ramai lah, mungkin seorang dua ya. Tapi saya perhatikan memang mereka itu mempunyai kehidupan seperti rupa, dan kita cek dia punya iman dia, peribadi dia, amalan dia, ibadah dia, maka patut Allah bagi segala perkara yang menjadi teras kepada aspek-aspek kehidupan mereka. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dalam kita berjuang dalam ISTEF ini, tak mungkin kita akan berjaya kecuali kita kuat, kecuali kita tidak goyang apabila diuji, kecuali kita tidak berputus asa apabila diuji dengan kegagalan dan sebagainya. Jadi kita mahu warga ISTEF ini menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang tidak goyang apabila diuji, menjadi orang yang tidak berputus asa dalam hidup mereka, dalam pengajian mereka, dalam karier mereka di ISTEF ini. Sebab apa? Kalau kita menjadi orang yang goyang, yang lemah, yang berputus asa, maka tak mungkin ISTEF dapat mencapai apa yang ISTEF cita-citakan. Jadi kita hanya menjadi orang yang hina dan lemah kerana iman kita tidak ada. Tapi kalau kita ada iman, nanti insya-Allah ya, kita nanti akan disegani dan dihormati orang nanti insya-Allah. Kerana apa? Kerana dengan iman itu kita segan kepada Allah, kita hormat kepada Allah, dan Allah berjanji bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah Allah bagikan ya bentuk hubungan kita dengan sesama manusia ya, dengan makhluk, ya. Saya ada dengar cerita ya seorang oleh Allah lah, yang berasal di Singapura. Jadi saya dengar daripada mulut cucu dia sendiri, saya sempat berjumpa dengan cucu dia. Satu hari dia naik basikal dengan tok dia ni nak pergi mengajar kat satu surau, tapi surau tu jauh dalam hutan. Jadi naik basikal dia duduk kat belakang, melalui lorong yang sempit saja. Tapi bila sampai satu tempat, nampak rimau duk makan kambing. Jadi cucu dia takutlah pasti. Tapi oleh Allah ini, dia anggap sebagai oleh Allah lah, orang alim ini, dia turun daripada basikal, tongkat basikal dia pergi, dia ambil kambing,
yang sedang dimakan oleh harimau tu, dia tarik ke tepi. Harimau tu ikut aja kambing tu pergi ke tepi, dia pun naik balik basikal, dia terus berjalan pergi ke surau yang jemput dia itu. Kemudian selepas itu dia sembahyang maghrib. Tengah sembahyang maghrib tu orang-orang dengar kat belakang tu bunyi bising. Bunyi bising. Kemudian selepas sembahyang tengok-tengok ada kambing seekor kat situ. Jadi bila dia orang hairanlah kenapa ada kambing kat sini. Dan bila diberitahu kepada orang alim tadi, orang tu kata asmallah itu hadiah harimau kepada kita. Jadi terkejutlah semua orang, bagaimana harimau boleh bawa kambing itu hadiah kepada ni. Dia pun ceritalah kerana harimau itu menyatakan rasa terima kasih kerana tadi ketika dia sedang makan, mereka tidak orang alim itu tidak ganggu harimau itu makan, cuma tarik ke tepi saja dan terus makan rezeki yang Allah bagikan kepada dia itu. Tanda terima kasih dia bawa kambing lain kepada orang ramai dekat situ. Jadi bila dia fikir-fikir kenapa jadi begitu, dan dikaji latar belakang orang alim ini, rupanya dia sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sangat malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sangat sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah harimau itu takut kepada beliau. Harimau itu juga malu kepada beliau. Ya, harimau itu hormat kepada beliau. Jadi sebab itulah hubungan itu jadi begitu rupa. Dan bukan itu saja, saya juga pernah mendengar cerita daripada cucu dia juga, bagaimana wali-wali Allah ni setahun sekali mereka ni berkumpul di Gunung Pondok. Gunung Pondok tu dekat Taiping kan. Lepas Bukit Gantan tu, sekarang ni orang buat kuari kat situ. Kuari banyak tu kan. Itu tempat wali Allah berkumpul. Dan kenderaan wali Allah ni bila datang berkumpul ke situ macam-macam. Ada yang naik rimau, ada yang naik macam-macam lah. Dan apabila mereka bermusyawarah kat situ, apabila sampai waktu untuk makan, nak sembelih ayam ke, nak sembelih lembu ke, nak sembelih kambing ke, binatang-binatang itu datang menyerah diri. Tak payah kejar-kejar. Ayam datang serah diri, dia ambil sembelih. Kambing pun begitu kalau nak makan kambing. Jadi binatang-binatang itu redha untuk menjadi makanan wali-wali Allah ini. Redha untuk menjadi makanan wali-wali Allah ini. Dan wali Allah ini pula pastilah orang yang kuat, ya, orang yang tidak goyang dan tidak berputus asa dan tidak takut dengan sesama makhluk, kerana yang mereka takut ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita fikir kat istihadah tak macam tu, jawapannya tak adalah. Kita iman kita tak sampai kepada peringkat iman wali-wali Allah itu, tak adalah benda-benda yang pelik berlaku begitu kan. Tapi saya tak tahulah sebab Dr. Syukri dan Dr. Sukainah ni ada catatan-catatan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam istiaf. Takut senyap-senyap, ada yang di-observe kemudian ditulis, wallahualam, saya tak tahulah itu ya. Jadi gitu. Jadi kita nak berpegang kepada iman supaya kita tidak menjadi orang yang hina dan tidak menjadi orang yang lemah. Kita nak jadi orang yang kuat, nak jadi orang yang tidak goyang dan tidak berputus asa dengan ujian, dan itu tak mungkin dapat kita capai kecuali dengan iman. Bila ada iman, maka insya-Allah kita akan menjadi orang yang kuat dan juga bersedia untuk berhadapan dengan apa jua ujian nanti insya-Allah. Di belakang nanti mungkin kita akan huraikan jugalah bagaimana benda ini berlaku. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, dalam kita nak berjuang di istiaf, sama ada kita mengajar ke, kita belajar, kita buat pendidikan ke, kita buat penulisan dan sebagainya itu, kita nak buat itu semua dalam keadaan tenang dan bahagia. Dalam keadaan tenang dan bahagia, bukan dalam keadaan gopoh-gapah, bukan dalam keadaan yang gelisah, bukan dalam keadaan yang kalut ya. Kita tak mahu begitu. Jadi kita mahu berjuang dalam apa jua bidang di istiaf ini, ya, kita nak berjuang dalam keadaan tenang dan bahagia. Dan itu semua tak mungkin boleh tercapai kecuali kita ada iman dan takwa nanti insya-Allah. Sebab kalau tak ada iman dan takwa, tak mungkin seorang itu boleh hidup tenang. Tak mungkin seorang itu boleh hidup bahagia. Ya, kerana sebenar-benar tenang dan bahagia itu hanya boleh dicapai melalui iman. Kalau tak nanti kita hanya dihimpit oleh kegelisahan, oleh kekalutan hidup, dan kita bimbang nanti di akhirat dibenamkan ke dalam api neraka, waliyahzubillah. Jadi kita boleh cek diri masing-masing lah ya, sama ada dalam kita belajar, dalam kita mengajar ini, kita melakukan itu semua dalam keadaan tenang ataupun bahagia, dan tenang dan bahagia ataupun tidak, atau sebaliknya. Tambah lagi sekarang ni kan,
Kita nak kena tulis kata kerja ingro. Kita tulis itu dalam keadaan yang macam mana? Dalam keadaan tenang ataupun bahagia, ataupun dalam keadaan yang terpaksa, dan dalam keadaan yang cukup merasakan gelisah, kalut dan sebagainya, maka itu kena cek lah iman kita. Kena cek iman kita. Jadi kita tekankan bahawa iman mesti menjadi asas kekuatan istiaf, kerana kita nak berjuang dalam keadaan tenang dan bahagia di istiaf. Itu ya. Selain daripada kita tak mau jadi orang yang lemah dan hina, kita nak berjuang dalam keadaan kita menjadi orang yang kuat dan bersedia berdepan dengan apa jua masalah, dan juga adalah apa jua ujian nanti, insya-Allah. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, ini sangat penting. Ini sangat penting. Dalam kita berjuang ni di istiaf ini, pasti sekali kita nak bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama peringkat awal ini kita nak tubuhkan istiaf. Kita nak perkenalkan satu bidang baru yang kita namakan pembangunan berteraskan Islam, dan selepas itu berkembang menjadi pengurusan pembangunan berteraskan Islam. Itu tidak mudah di sebuah universiti sains ya, dan juga tidak mudah untuk meyakinkan orang atas bahawa apa yang kita lakukan ini ada manfaat untuk universiti, ada manfaat untuk ummah. Jadi kita kena ada track record, kita kena buktikan itu. Dan perkara ini semua tak mungkin dapat kita lakukan kecuali ada bantuan daripada Allah SWT. Sebab pemikiran, ideologi pada ketika itu, sama ideologi kapitalis ataupun ideologi sekuleris ataupun ideologi komunis, Marxis, ideologi radikal cukup kuat pada ketika itu, dan kita nak rempuh begitu saja, kita rasakan kita tak mampu kecuali dengan bantuan Allah SWT. Dan Allah berjanji ya, antaranya dalam surah At-Talaq, surah 65 ayat 2 dengan 3, Allah berjanji, barang siapa yang beriman, orang yang beriman dan bertakwa, maka kalau ada masalah, Allah akan adakan jalan keluar daripada segala masalah. Allah janji dengan iman, dengan takwa, kalau ada masalah, Allah janji untuk bagi jalan keluar daripada segala masalah itu. Ini janji yang besar, dan kita kena yakin bahawa Allah pasti menunaikan janjinya. Jadi kita di istiaf ini taklah beriman sepenuhnya, taklah kita mencapai peringkat iman ini baru bercita-cita nak menjadi orang yang beriman, tapi dalam pada pengalaman kita, kalau kita ada masalah, ada saja jalan keluar yang Allah berikan kepada kita. Ada saja jalan keluar. Banyaklah daripada satu ketika kepada satu ketika. Kadang-kadang kita buntu, minta dengan Allah, Allah bagi secara tak langsung. Ataupun secara langsung, bagaimana masalah itu dapat kita atasi. Begitu juga dalam surah yang sama, Allah tekankan satu lagi bahawa kalau beriman dan bertakwa nanti insya-Allah, Allah bagi rezeki. Rezeki itu daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Ini pun kita ada pengalaman dalam istiaf. Allah bagi rezeki yang kita tidak sangka-sangka, tiba-tiba Allah bagi. Ya, Allah bagi. Kita baru bercita-cita nak jadi orang beriman, tetapi Allah telah bagi kepada kita benaran ya. Sebagaimana Allah sebutkan, kalau kita selangkah dengan Allah berjalan, Allah akan berlari kepada kita nanti insya-Allah. Dan yang ketiga, ini juga satu jaminan daripada Allah SWT dalam ayat yang sama juga, bahawa orang yang beriman dan bertakwa itu dia akan bertawakal kepada Allah, akan serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah janji akan cukupkan segala keperluannya. Jadi ya gitu ya, kalau di istiaf ini kita perlukan apa? Jadi nanti insya-Allah Allah cukupkan keperluan kita nanti insya-Allah. Dulu rasanya ada kita buat satu tarbiyah berkenaan dengan 4 keperluan asas yang kita perlukan dalam hidup kita, dalam perjuangan kita kan. Dan ada doa yang Allah kata, kalau sekiranya kita dapat 4 perkara ini, maka itu cukuplah untuk keperluan agama kita, untuk keperluan perjuangan dan kehidupan kita. Allah ajar Rasulullah SAW ajar kita untuk berdoa, Allah maghfirli, Allah ya Allah ampunkan, kita mohon keampunan daripada Allah. Allah maghfirli warhamni, minta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'afini, minta kesihatan, dan akhir sekali warzuqni, minta rezeki daripada Allah. Jadi ada 4 benda keperluan yang asas
Ini agak interesting juga ya. Ada orang asas tu basic needs lain kan. Tapi kalau kita mengikut penghuraian iman ini, 4 yang asas itu, yang pertama tentu sekali keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya kita sebagai manusia biasa pasti ada dosa yang kita lakukan. Pasti ada dosa yang kita lakukan, dan ada para ustaz bagi tahu bahawa Allah tak tengok kepada dosa itu. Allah tengok setakat mana kita minta ampun daripada dosa-dosa tersebut. Ya, Allah nak tengok kita buat dosa, kita minta ampun kepada Allah. Jadi itu lebih utama, minta ampun itu adalah lebih utama daripada dosa itu ya. Jadi sebab itu kita pertama sekali minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita minta rahmat daripada Allah. Yang ketiga, kita minta kesihatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keempat ialah minta rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau boleh amalkan selalu ni, doa ini, nanti insya-Allah kalau 4 keperluan ini dapat, maka Rasulullah SAW kata cukup untuk keperluan agama dan hidup kita nanti insya-Allah. Jadi sebab itu kita kena bertawakal kepada Allah, ya, kena beriman dan bertakwa hingga kita dapat tawakal kepada Allah, dan Allah janji kalau begitulah upah kita, maka Allah akan cukupkan keperluan kita nanti insya-Allah. Ya. Untuk ayat yang detail tu kita boleh balik bacalah ya, ayat At-Talaq surah 65 ni ayat 2 dan juga ayat 3. Dan akhir sekali dalam kita nak berjuang menegakkan Islam, dalam kita nak berjuang menegakkan ISTEF, dalam kita berjuang untuk menggemilangkan pencapaian di ISTEF ini, pastilah kita perlukan kepada senjata. Senjata di sini bukan pistol, bukan senapan, bukan bom ya. Senjata yang Allah kurniakan kepada kita. Jadi diceritakan kepada kita bahawa untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang bertakwa dan orang-orang Islam ini, Allah bagi senjata iman dan takwa kepada kita. Dan dengan iman dan takwa itu kalau kita pakai sebagai senjata, maka insya-Allah maka kita akan menang. Ya, sama ada dalam apa yang kita mau capai ataupun dalam kita berhadapan dengan musuh-musuh kita insya-Allah. Jadi kalau bagi orang bukan Islam, Allah janjikan kepada mereka itu senjata kuwah, senjata kekuatan, kekuatan harta, kekuatan fizikal dan sebagainya lah, bagi kekuatan kepada mereka itu ya. Seumpama Allah bagi kekuatan kuwah kepada Firaun, kepada Namrud, ya, sehingga sakit pun tidak, bersin pun tidak. Jadi itu memang senjata yang Allah bagikan kepada mereka, tapi dapat dikalahkan oleh Nabi Musa, oleh Nabi Ibrahim ya. Firaun dapat dikalahkan oleh Nabi Musa dengan iman dan takwa. Nabi Ibrahim dapat kalahkan Namrud dengan iman dan takwa. Jadi dalam kita nak berjuang dalam ISTEF ini, kita kena pakai senjata yang betul. Kena pakai senjata yang betul. Jangan apa ni, kerana kita nak mencapai sesuatu, kita rasakan kita kena ada infrastruktur yang bagus, kita kena ada kereta yang besar, kita kena ada wang yang banyak, kita kena ada benda-benda itu ya, benda-benda yang itu. Yang itu pun perlu juga, tetapi itu bukan senjata kita. Itu cumalah merupakan alat-alat untuk kita mengatur strategi. Dan dalam kita menguruskan semua perkara-perkara tadi itu, kena ada iman dan takwa, kena ada iman dan takwa. Kerana apa? Itu senjata kita. Jadi kita menggunakan senjata itu untuk menguruskan infrastruktur kita, menguruskan teknologi kita, ya, menguruskan kenderaan kita, menguruskan harta kita, menguruskan apa jua. Tapi yang kita gunakan itulah senjatanya ialah iman dan takwa nanti insya-Allah. Jadi begitulah 5 yang dalam berbentuk falsafah, 5 lagi berbentuk operasional. Kalau kita amalkan nanti insya-Allah kita akan boleh mencapai apa yang ISTEF cita-citakan insya-Allah. Dan setakat ini daripada pengalaman kita setelah beberapa belas tahun kita mendirikan ISTEF, ada kawan-kawan kita yang merasai tentang perkara-perkara ini nanti insya-Allah. Cuma orang baru ni saya tak tahulah sama ada merasai ataupun tidak. Kita tak boleh salahlah kepada mereka kalau sekiranya mereka tidak merasai, kerana kita rasakan bahawa kaedah kita sekarang ini
agak berbeza daripada kaedah dulu. Kalau dulu kita dapat bergaul secara rapat antara pelajar, murid, dengan pensyarah, dengan staf pentadbiran dan sebagainya. Tetapi sekarang oleh kerana had-had tertentu, maka tak bolehlah kita buat begitu, dan saya rasa kefahaman tentang iman ni mungkin, dan juga pengalaman-pengalaman yang Allah kurniakan daripada kita cuba menjadi orang beriman itu mungkin tak dapat kita rasakan sebagaimana banyaknya orang dahulu rasa, insya-Allah. Ya, so gitu jawapan soalan itu ya Ustaz ya. Sejak daripada saya mula masuk daripada ISDAF itu, ini ayat yang kita jadikan sebagai sandaran lah untuk kita beramal dengan iman ni. Memang kena beramal pun sebab orang Islam kan. Memang kena beramal dengan iman ni. Dan ayat ni lah yang selalu Prof baca. Kebanyakan daripada membaca, meneliti paper-paper Prof, terutama yang peringkat awal-awal dulu, dia banyak menceritakan tentang iman dan takwa ni. Untuk nak mendalami berkaitan dengan perkara ni. Kalau sebagai contoh di ISDAF, yang mengatakan, nak menyatakan tentang bantuan Allah Subhanahu Wa Taala ni, bantuan dan dengan iman nak bagi kita kuat, tak putus asa dalam perjuangan yang Prof sebut tadi ni, sebagai pemangkin ataupun kita tak mungkin berjaya kalau tanpa iman. Bila ketika saya masuk peringkat awal saya masuk tu, waktu tu saya ingat bilik saya di sebelah, dekat dalam kanita tu. Siapa yang di USM lama, dia akan perasan. Bersebelahan dengan bilik Dr. Su, di luar tu kita ada satu papan kenyataan dulu. Papan kenyataan tu terutamanya akan dilekatkan, pernah terbitkan, dan selain daripada tu kasut-kasut kita susun, sehingga ke macam tu lah bagi orang-orang yang tak senang dengan Islam, yang tak ada iman ni. Kalau peringkat awal dulu, kalau ada saudara-saudari yang nak tahu bagaimana susah payahnya dalam pembinaan ISDAF ni, setiap kasut yang kita susun tu ada nak kata macam mana, ada orang yang tolong sepakkan. Sekejap nampak ada di sana, ada di sini, kena susun. Kalau Prof nak merajuk nak putus asa pada masa tu, dah boleh putus asa lama dah, kan? Tapi bila dilandasi dengan kekuatan iman ni, dengan kita faham siapa yang bertawakal, dia akan itu antara contohlah berkaitan dengan bagaimana peringkat awal sebelum terbinanya ISDAF daripada IDMP tu. Dan lain daripada tu banyak lagi. Saya rasa yang lebih banyak daripada saya pengalaman ni, mungkin Dr. Sukianah nanti boleh tambah 1-2 contoh perkongsian. Bukan kita nak menunjukkan yang kita ni kuat iman, cuma nak menyatakan dalam pembinaan ISDAF tu supaya faham kenapa yang perlu, yang Prof meletakkan iman itu sebagai aspek operasional falsafah dia dan aspek operasional dalam pembinaan ISDAF ini. Ada Dr. Sukianah nak tambah selain daripada tu? Dr. Sukianah rasa lebih banyak pengalaman. Apa yang apa yang Dr. Syukri sampaikan tu alhamdulillah dah cukup kuat dah, dan sebenarnya pendidikan Prof terhadap kami ni memang tak lari ataupun tak pernah menidakkan ataupun meninggalkan aspek iman tu. Bila ada permasalahan dengan individu, bila sampaikan pada Prof tanya, dah cerita tak masalah ni dengan Allah? Iman dulu. Ataupun bila kita ada masalah dalam menulis, Prof akan kata, ada tak ambil wuduk, solat? Iman dulu. Bila saya ingat masa kita pernah ke Melaka kan, ditinggal stranded oleh driver. Lama sekali.
Dan masing-masing pun dah jadi resah, jadi mula komplain dan sebagainya. Ialah fitrah manusia kan, bila kita menunggu lama, tapi Prof tanya kita dah minta ampun tak pada Allah, mungkin kerana dosa kita ni kita dah terstranded di tempat ini. Jadi apa saja aspek sebenarnya pendidikan Prof, yang utamanya mesti Prof akan tekankan balik pada Allah, balik pada Allah. Itulah mungkin sedikit lah kot daripada penambahan yang Dr. Syukri dah tambah tadi. InsyaAllah Prof. Dr. Syukri. Ya,